TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru. Saya Nisaki, pengacara anda untuk episod kali ini. Bagi mereka yang minat dengan sukan, mungkin satu hari nanti bercita-cita nak menjadi jurulatih sukan, ini adalah episod untuk anda. Bagi mereka yang baru saja mengikuti Bina Upaya Guru, di program inilah kita melihat kemenjadian hala tuju seseorang guru tersebut, sama ada mereka ini guru-guru di bilik darjah ataupun mereka yang menjadi pensyarah ataupun yang terlibat di bahagian pentadbiran. Tajuk untuk episod kita kali ini, mencungkil potensi menggilap prestasi. Sama-sama kita akan bincangkan dengan tetamu kita hari ini. Jadi saya ingin persilakan Encik Syahrir bin Syahidan yang merupakan jurulatih cemerlang Sekolah Sukan Bukit Jalil. Selamat datang. Terima kasih Encik Syahrir sudi bersama-sama dengan kami. Sihat Encik Syahrir? Okey, terima kasih atas jemputan. Terima kasih. Saya sangat-sangat teruja kerana ramai rakan-rakan saya yang meminati bidang sukan. Mungkin ada yang masih lagi belajar di universiti dan juga di peringkat-peringkat sekolah dan ingin pergi kepada hala tuju selepas sekolah, selepas universiti. Jadi ini mungkin episod yang akan membuka mata mereka serba sedikit mengenai jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Mungkin untuk permulaan Cik Syahrir boleh kongsikan serba sedikit bagaimana laluan kerjaya, bagaimana rupanya laluan kerjaya sebagai jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia ataupun SSM. Silakan Cik Syahrir. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri dululah. Baik, silakan. Okey, saya merupakan jurulatih cemerlang Sekolah Sukan Bukit Jalil yang merupakan jurulatih squash. Dan pengalaman saya di Sekolah Sukan Bukit Jalil ini adalah lebih kurang 13 tahun. Dan merupakan juga jurulatih skuad kebangsaan. Baik. Jadi soalan yang pertama tu laluan lah kata kan, laluan kerjaya jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia ni. Yang pertama ialah dia cikgu lah. Okay, dia merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan yang tetap. Okay. Ada juga cikgu yang perlu tetap tu, dia perlu mengajar dan juga melatih. Tapi kalau dah tetap, dia akan terus melatih lah, tak perlu mengajar. Baik. Maknanya ada perbezaan ya menjadi seorang guru yang mengajar mata pelajaran teras dan juga jurulatih. Jadi ada bezalah. Kalau di Sekolah Sukan Malaysia ni, kalau jurulatih sepenuh masa, dia cuma perlu melatih sahaja. Dan bagi guru akademik, dia akan fokus pada akademik. Dan ada juga sebenarnya guru akademik yang melatih. Bagaimana dengan syarat dan juga kelulusan yang diperlukan untuk menjadi seorang jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia? Okey, dia ada kelaikan umum dan juga kelaikan khusus lah. Yang umum yang saya kata tadi lah. Perlu guru dan perlu disahkan jawatan. Manakala syarat ataupun kelaikan khusus, mestilah cikgu itu perlu mempunyai pengalaman. Dan biasanya cikgu-cikgu ini dah memang mengajar ataupun melatih di negeri. Jadi bagi guru ini yang berpengalaman, dia boleh mohon untuk menjadi jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia melalui bahagian sukan di KPM. Sangat menarik. Jadi kita nak tahu daripada Encik Syahrir sendiri, bagaimana dengan skop kerja jurulatih sepenuh masa di Sekolah Sukan Malaysia? Okey, ada banyaklah. Okey, kita ada banyak seperti guru akademik, jurulatih sukan di SSM juga, kita ada skop kerja kita. Jadi yang pertama ialah periodisasi, dipanggil periodisasi, iaitu perancangan tahunan untuk kita susun fasa-fasa latihan untuk setiap atlet. Bukan orang kata sekali, setiap individu kita ada atau plan masing-masing lah untuk atlet. Kemudian of course kita perlu membimbing atlet itu untuk meningkatkan prestasi. Kalau dia mewakili sekolah, kita cuba untuk bawa atlet ini ke peringkat pelapis. Yang pelapis, kita akan cuba bantu dia untuk terpilih ke peringkat podium ataupun pasukan kebangsaan kita lah.
Baik, bagaimana dengan atlet yang nak memasuki sekolah-sekolah sukan Malaysia? Ramai yang berminat ni. Apakah syarat-syarat umum kemasukan atlet di sekolah sukan Malaysia? Okey, baik. Biasanya lah untuk syarat-syarat umum kemasukan ada dua cara lah. Yang pertama iaitu melalui TID, Talent Identification, dan iaitu di mana atlet ini akan dipilih melalui kejohanan-kejohanan MSSM. Dan kemudian satu lagi melalui talent scouting, di mana jurulatih-jurulatih di SSM ini akan pergi ke semua pertandingan SSM ataupun kejohanan kebangsaan untuk melihat bakat-bakat baru yang boleh kita serap ke sekolah sukan Malaysia. Ini satu proses yang menarik. Ini bermakna jurulatih tersebut pergi kepada sesebuah pertandingan dan mereka lihat, murid tersebut, murid ini ada bakat yang sungguh menyerlah. Jadi bagaimana murid ini ditarik untuk masuk menjadi atlet di SSM? Okey, kena ingat kita ada 5 sekolah sukan Malaysia di Malaysia setakat ini. Jadi contoh, saya bagi contohlah untuk sukan hoki. Okay, jadi kelima-lima sekolah ini akan scouting. Scouting di setiap kejohanan kebangsaan untuk memilih pemain-pemain yang sesuai, sebab hoki ni sukan berpasukan. Jadi dia akan memilih pemain mengikut kesesuaian pasukan beliau itu. Jadi biasalah saya nak awak macam itulah kan. Tapi dari segi itu memang kita akan banyaklah kejohanan sebab bakat ni kadang-kadang bukannya daripada kecil. Ya, betul. Kadang-kadang tu umur 13 barulah kita akan nampak dia punya potensial. Betul. Mungkin ramai di antara murid-murid di seluruh Malaysia yang pada awalnya tidak berminat nak menyertai sebarang aktiviti sukan di sekolah, tapi bila dah menyertai suka, kemudian nampak pula bakat yang ada. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut selepas ini berkaitan dengan jurulatih dan juga sekolah sukan Malaysia yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Kita rehat seketika, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru. Mencungkil potensi menggilap prestasi, tajuk yang kita bincangkan di rancangan Bina Upaya Guru. Selamat kembali menonton kami di sini, di mana saya bersama-sama dengan Cik Syaril yang merupakan jurulatih cemerlang Sekolah Sukan Malaysia, Sekolah Sukan Bukit Jalil, membincangkan tentang laluan atlet dan juga jurulatih ke Sekolah Sukan Malaysia. Masih bercakap mengenai atlet di Sekolah Sukan Malaysia. Apa dia syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh KPM melalui SSM? Adakah ini bertumpu kepada sesetengah peringkat umur sahaja atau tidak? Okey, baik, tadi saya dah terangkan syarat-syarat umum itu biasalah pada semua sukan. Tapi untuk syarat khusus yang orang kata special lah untuk sesetengah sukan. Contoh dia gimnastik, terjun, yang memang atlet-atlet ini akan bermula pada usia yang agak sangat muda. Jadi kita juga ada laluan untuk atlet ini untuk berada di sekolah sukan Malaysia lah, untuk mendapatkan latihan yang lebih teratur, mudah untuk dijaga diorang sebab diorang masih kecil. Betul. Tapi di sekolah sukan Malaysia ni memang kita ada special lah untuk atletik khusus ini. Seawal umur berapa? 10? 12 tahun? Biasanya kita akan ambil dalam umur ataupun darjah 5, umur 11 tahun lah, 11 tahun, 12 tahun. Dan biasanya budak-budak ni sebenarnya atlet ni dia orang matang tau. Dia matang. Jadi untuk darjah 5, 6 dia orang dah memang dah ready lah untuk bersekolah di asrama. Baik. Dan ini tertakluk hanya untuk sesetengah sukan saja seperti yang disebutkan tadi, gimnastik artistik, renang dan terjun, yang memang saya kira perlu dibentuk daripada awal lagi, daripada umur yang muda lagi orang kata. Tapi bagaimana dengan umur-umur yang lain? Adakah syarat-syarat pengambilan berbeza mengikut tingkatan? Tingkatan 1, 2, 3 dan sebagainya? Okey, kebiasaan yang tadi syarat khusus tu memang kita khususkan untuk terjun, gimnastik yang memang orang kata dah pemain kebangsaan pun memang umur 14-15 tahun. Memang daripada kecil memang kita dah ambil. Jadi yang soalan yang seterusnya yang berkenaan pengambilan tu, maknanya bagi tingkatan 1 berbeza. Tadi saya dah terangkan sedikit. Maknanya untuk tingkatan 1 kita akan menggunakan laluan melalui TID ataupun Talent Identification, di mana
pelajar-pelajar ini ataupun atlet ini akan dipilih melalui sukan MSSM sekurang-kurangnya lah. Daripada MSSM tu, jadi jurulatih ini akan memanggil lah, akan terbuka untuk datang, untuk kita kena pasti bakat diorang, kita akan buat ujian-ujian dia. Dan dari situlah 5 sukan ini akan memilih mana atlet itu untuk pergilah. Yang kedua iaitu untuk tingkatan 2 hingga 5. Tingkatan 2 dan 5 kita tak pakai TID. Okey, kita hanya pakai talent scouting di mana jurulatih-jurulatih ini akan pergilah yang saya terangkan tadi, akan pergi ke kejohanan-kejohanan lain selain pada MSM untuk melihat bakat-bakat baru yang saya katakan tadi. Ada atlet yang masa umur darjah ataupun darjah 6 yang kita tak nampak potensi dia, tapi bila tingkatan 1 kita dah nampak. Jadi itulah tugas-tugas cikgu-cikgu ataupun jurulatih sekolah-sekolah Malaysia untuk melihat potensi lain lah daripada yang muda kan. Mungkin ada antara penonton kita lah ibu bapa yang mengetahui anak saya ada bakat di dalam bidang sukan. Jadi mungkin boleh kongsikan syarat ataupun prosedur pengambilan atlet murid ke program pra-universiti di Sekolah Sukan Malaysia SSM. Okey, untuk jadi kita ada tiga pengambilan lah daripada tingkatan 1 melalui TID. Pengambilan kedua iaitu talent scouting. Dan yang ketiga ini pengambilan atlet ke program Prayu yang sebenarnya lebih ketat. Sebab biasanya untuk Prayu ni memang atlet-atlet ni yang memang akan mewakili negara kebangsaan. Dia bukan dia peringkat pembangunan dah. Jadi peringkat kebangsaan ataupun ada potensi. Di Prayu ni kebanyakan atlet ni memang dah dewasa lah, orang kata umur 18-19 yang boleh mewakili negara di peringkat senior. Jadi syarat-syarat dia agak ketat sikit. Jadi biasanya memang kita akan memilih bahagian sukan KPM, akan melihat adakah atlet ini mewakili negara atau tidak. Kemudian perlu diiktiraf. Prayu ni mungkin dia bagai sukan, tapi perlu diiktiraf oleh Majlis Sukan Negara, Persatuan Kebangsaan ataupun Majlis Sukan Negeri lah. Memang perlu diiktiraf sebelum kita ambil dia untuk belajar di pra-universiti. Baik, mungkin Encik Syaril boleh kongsikan juga antara program-program yang ada di Sekolah Sukan Malaysia. Adakah setiap sekolah sukan ini mempunyai program yang sama ataupun setiap sekolah sukan itu mempunyai fokus yang berbeza? Okey, untuk setiap sekolah sukan Malaysia ni kita ada 3 program. Okey. Terutama sekali Sekolah Sukan Bukit Jalil lah. Kita ada 3 iaitu sukan-sukan yang di bawah sekolah. Maknanya dia belum lagi mewakili kebangsaan. So dia masih lagi dilatih sepenuhnya oleh jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia. Kemudian yang program kedua iaitu program pelapis. Pelapis kebangsaan di mana ada yang dilatih oleh jurulatih Sekolah Sukan Malaysia dan juga jurulatih daripada Majlis Sukan Negara. Dan yang ketiga, program yang paling tinggi lah, yang program podium di mana atlet-atlet ini dilatih untuk persediaan ke sukan SEA, sukan Asian Games, Olimpik, Commonwealth. Jadi ramai budak-budak ataupun atlet di Sekolah Sukan Malaysia ni yang mewakili negara walaupun budak sekolah lagi. Tapi sudah ramai berada di program podium. Betul. Bagi peminat sukan yang mengikuti acara sukan di televisyen, tengok muda sungguh wakil-wakil negara kita. Mereka ini adalah atlet yang telah dilatih daripada usia yang begitu awal untuk mewakili negara. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Bina Upaya Guru di DTV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K dan masih bersama saya tetamu jemputan kita jurulatih cemerlang Sekolah Sukan Bukit Jalil Encik Syaril bin Syahidan yang mana kita membincangkan tentang jurulatih dan juga atlet di Sekolah Sukan Malaysia. Saya ada satu soalan yang sangat-sangat popular saya kiranya, bidang akademik di Sekolah Sukan Malaysia. Adakah program akademik di SSM sebenarnya berbeza dengan sekolah biasa ataupun sama sahaja? Okey, bagus. Soalan yang orang kata ramai yang nak tahu. Ramai yang tahulah kan. Okey, jadi sebenarnya di Sekolah Sukan Malaysia ni adalah sekolah. Tapi sekolah berasrama. Maknanya silibus yang digunakan oleh Sekolah Sukan Malaysia adalah sama seperti
di luar sana. Sama je, sekolah sama saja. Cuma apa yang beza dia ialah waktu pembelajaran itu adalah lebih fleksibel. Kerana atlet di Sekolah Sukan Malaysia ni akan menjalani latihan 2 sesi, iaitu pagi dan petang lah. Jadi sangat orang kata tough lah untuk atlet sebenarnya. Jadi kalau kita biasa lihat sekolah biasa ni dah mula 7.30. Ya, betul. Tapi di Sekolah Sukan Malaysia ni akan bermula pukul 9.30 dan berakhir tu lambat sedikit, pukul 3 lah. Baiklah, jadi ini diharapkan menjawab persoalan lah kerana terdapat orang kata apa, desas-desus yang mengatakan murid-murid ini mungkin berbeza. Sebenarnya tidak, sama sahaja kan. Mereka juga belajar seperti murid-murid di sekolah harian biasa. Jadi mungkin boleh kongsikan juga antara pencapaian dan juga keberhasilan jurulatih Sekolah Sukan Malaysia. Silakan. Okey, tapi sebelum tu saya nak tambah sikit berkenaan program akademik di SSM. Ramai orang kata Sekolah Sukan Malaysia ni akademik gagal ataupun kurang. Tapi sebenarnya kita ada ramai atlet-atlet yang cemerlang. Dapat 10A, 9A. Jadi ramainya. Dan juga ada atlet-atlet ni yang belajar di luar negara, di universiti-universiti Ivy League. Contoh dia Yale University, Cornell University, Harvard. Ada juga atlet kita. Jadi itu adalah satu kejayaan lah. Baik. Manakala untuk jurulatih juga memang kita ada orang kata keberhasilan jugalah. Jurulatih SSM ni kebanyakan mereka memang berkelayakan. Dan kebanyakan mereka kami termasuk saya lah, merupakan bekas atlet kebangsaan. Jadi kami juga diberi pengiktirafan sebagai jurulatih. Selain daripada jurulatih Bukit Jalil ataupun SSM, kita juga diberi pengiktirafan menjadi jurulatih pelapis dan juga podium lah untuk sukan-sukan utama seperti SEA Games, Commonwealth. Cik Syahrir sendiri Olympic. Pernah sejauh mana bawa atlet-atlet ini mewakili mungkin di peringkat kebangsaan atau antarabangsa? Okey, macam seperti saya merupakan jurulatih kebangsaan dan saya sudah membawa atlet squash ke dua edisi lah di SEA Games dan mendapat 5 emas dan 7 emas. Okay, dan untuk tahun depan saya akan membawa pasukan ke Sukan Asian Games. Wah, satu pencapaian besar. Tahniah Cik Syahrir dan juga tahniah kepada atlet yang terlibat dan juga atlet-atlet lain. Semoga bekerja dengan lebih kuat lagi untuk mendapatkan emas dan mengharumkan nama sekolah serta nama Malaysia. Okey, antara pencapaian atlet yang mungkin Cik Syahrir boleh kongsikan mengikut pengalaman peribadi sendiri ataupun mengikut rekod sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, so memanglah kalau ikutkan di Malaysia sendirilah kita ada kebanyakan atlet-atlet kebangsaan sekarang ini memang dilahirkan dari Sekolah Sukan Malaysia. Baik. Jadi antara kejayaan-kejayaan yang orang kata kita biasa dengar ialah Datuk Azizo. Datuk Jijo kita lah pada basikal merupakan atlet di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga Datuk Pandalela yang juga merupakan atlet di Sekolah Sukan Bukit Jalil lah. Dan yang terbaru yang doubles kita kan, badminton tu Aaron Chia, So Boy memang daripada Bukit Jalil lah. Baik. Kita sebenarnya telah tiba di penghujung episod kita dan saya ingin tahu harapan dan juga orang kata apa visi Cik Syahrir sendiri kepada Sekolah Sukan Bukit Jalil maupun atlet-atlet di bawah jagaan Cik Syahrir. Silakan. Okey, bagi saya ada dua lah. Yang pertama ialah bagi atlet itu sendiri. Baik. Okey, cuma kita boleh lihat saya galakkan lah untuk bersukan dan terus aktif. Okey, dan kita belum tahu kalau boleh menjadi ataupun dapat mewakili negara suatu hari nanti. Betul. Merupakan satu yang kata masa depan yang cerah lah untuk atlet. Okey, untuk jurulatih di SSM ni bukan mudah Jadi saya menyerulah ramai guru-guru yang orang kata berminat ni cuba untuk mencubalah untuk menjadi jurulatih di SSM. Memang kata seronok sebenarnya. Sedikit pesanan kepada mereka di luar sana yang mungkin berminat nak menyertai sekolah sukan tapi takut-takutlah boleh ke tidak, mungkin tak ada keyakinan lagi. Okey, yang seperti yang kita bincang tadi, ada dua laluan lah untuk
murid-murid yang darjah 6 tu untuk masuk ke sekolah sukan Malaysia. Yang pertama iaitu TID. Perlulah maklumkan kepada guru-guru di sekolah yang berminat untuk cuba memohon melalui TID dan juga melalui persatuan-persatuan negeri. Cuba untuk memohon melalui Majlis Sukan Negara untuk diletakkan di mana-mana sekolah sukan Malaysia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Syahrir bin Syahidan yang merupakan juru latih cemerlang Sekolah Sukan Bukit Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Bina Upaya Guru saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM